Salam sejahtera, selamat Hari Sabat kanak-kanak. Saya Aunty Marta dari Gereja Sungai Pinang. Hari ini merupakan Sabat ketiga bagi kuarter pertama dalam tahun ini. Bagaimanakah minggu anak-anak? Adakah apa-apa yang kamu senangi atau bimbangkan sepanjang minggu ini? Terutama sekali pemulanya alam persekolahan pada minggu ini. Baiklah, sebelum kita memulakan sekolah sahabat kita pada pagi ini, mari kita menjemput atau memberikan masa kepada adik Mabel untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam kerajaan syurga, terima kasih kerana sabat suci ini. Teruslah memberkati kami dalam pelajaran sabat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik Mabel atas doa pembukaan itu tadi. Jadi, persembahan istimewa kita pada hari ini ialah dari kanak-kanak Gereja Sungai Pinang yang bertajuk He's Able. Mari kita serahkan masa kepada mereka. Terima kasih kepada kanak-kanak Gereja Sungai Pinang kerana telah memberikan persembahan yang sangat menarik pada pagi ini. Sekarang, kita akan memberikan masa kepada Aunty Iris untuk aktiviti persediaan. Hai, selamat Hari Sabat. Tahukah anak-anak bahawa Tuhan sentiasa menjaga kita? Sama ada di malam hari yang gelap, yang serta menakutkan, ataupun di hari cerah yang mengembirakan, ataupun semasa kita melalui detik-detik yang mengembirakan, yang menyedihkan serta pengalaman yang mencemaskan. Walau bagaimanapun, Tuhan, Dia telah menyatakan bahawa Dia memiliki sebuah rencana untuk menjaga aku, anak-anak serta semua. Mari kita sama-sama melihat skit yang dibawakan oleh adik-adik dari Gereja Sungai Pinang. Pernahkah anda terperangkap dalam angin ribut yang kuat? Bagaimana rasanya? Tidak selesa, takut, seronok. Kadang-kadang angin ribut yang kuat seperti taufan memusnahkan harta benda dan nyawa manusia. Dalam cerita Alkitab hari ini, Tuhan menggunakan angin ribut untuk menolong umatnya. Ia meniup laluan yang kering di dasar laut merah yang besar supaya umat Tuhan dapat melarikan diri dari tentera-tentera orang Mesir. Apakah yang dikatakan ini tentang Tuhan? Dia sangat berkuasa dapat mengendalikan alam semula jadi. Dia dapat melakukan apa saja. Dia menjaga umatnya. Apabila kamu di dalam kesusahan, apakah yang perlu kamu ingat? Mesej kita pada hari ini ialah Tuhan mempunyai rencana dan sentiasa menjaga. Terima kasih Aunty Iris. Sekarang kita akan memberikan masa kepada Aunty Iris sekali lagi untuk mengajar pelajaran Alkitab kita pada hari ini. Hai, selamat pagi dan selamat Hari Sabat anak-anak. Saya, Aunty Iris,
akan berkongsi pelajaran kita pada pagi ini yang bertajuk Penyelamatan yang Ajaib. Ayat hafalan kita pada pagi ini adalah jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13. Mesej kita hari ini berbunyi, Tuhan memiliki sebuah rencana untuk menjaga aku. Pernahkah kamu berjalan dalam perjalanan yang jauh? Apakah kamu tahu ke mana kamu akan pergi ketika kamu berangkat? Apakah kamu memiliki rencana jika sesuatu masalah terjadi di dalam perjalanan kamu? Umat Tuhan, bangsa Israel, mengadakan perjalanan yang seperti itu pada zaman dahulu. Embun pagi dari Laut Mati begitu menyegarkan. Asya dengan gembiranya mengambil kesempatan untuk merehatkan kakinya yang sakit. Betapa membingungkan beberapa hari yang terakhir ini. Menyembelih domba, memercikkan darahnya pada kerangka pintu, kemudian memanggangnya dan memakannya bersama dengan roti yang tidak beryist dan sayur pahit. Itu adalah makanan yang terakhir yang dia makan di dalam satu-satunya rumah yang dia kenal. Dia teringat pada sepanjang malam itu, Tuhan menjelajahi seluruh tanah Mesir, membunuh anak sulung di setiap rumah orang Mesir. Firaun menjadi marah. Dia telah memerintahkan bangsa Israel untuk keluar dari negerinya. Bangsa Israel segera berkemas dan dalam keadaan kebingungan dan berangkat pergi pada tengah malam, tidak tahu ke mana akan mereka pergi. Kenyataannya adalah Tuhan sendiri yang akan memimpin mereka. Tiang api pada malam hari berubah menjadi tiang awan ketika matahari terbit hingga petang. Sekarang, awan itu telah berhenti berdekatan dengan Laut Merah dan bangsa Israel sedang mengambil masa untuk berehat. Asya tertanya-tanya, apakah yang akan terjadi? Lihat, di sana, di kaki langit. Dapatkah kamu melihatnya? Dapatkah kamu mendengarnya? Seorang jurukabal berlari ke tapak perkemahan. Bangsa Mesir datang! Asya dan lainnya segera melompat berdiri. Jauh di ujung padang pasir, mereka boleh melihat kabut debu. Mereka boleh mendengar teriakan sepasukan yang kuat. Jantung Asya berdegup kuat. Firaun pasti sudah menukar fikirannya. Pasukan ini datang untuk membawa mereka balik ke Mesir. Seluruh kerumunan itu berasa sangat panik. Di manakah Musa? Orang-orang itu meraung. Mengapa dia membawa kita ke sini untuk mati? Apakah kerana tidak ada kuburan di Mesir? Lebih baik kita jadi hamba di Mesir daripada mati di padang pasir ini. Jangan takut, kata Musa dengan tegas. Suaranya menenangkan kerumunan itu. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan pernah kamu lihat lagi. Tuhan akan berperang untukmu. Kamu hanya perlu menjadi tenang. Asya melihat awan yang telah berhenti di Laut Merah bergerak. Awan itu bergerak di atas bangsa Israel dan menuju ke padang pasir. Akhirnya, awan itu berhenti di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Musa berjalan ke tepi Laut Merah dan mengangkat tongkatnya ke atas air. Perlahan pada mulanya dan kemudian semakin kuat, Asya merasakan tiupan angin ke arah air. Dengan kehairanan dia melihat tiupan angin itu membelah air menjadi dua. Tiupan angin itu meninggalkan sebuah jalan yang kering untuk bangsa itu lalui. Mari, perintah Musa. Tuhan menyediakan sebuah jalan kelepasan bagimu. Dia akan
oleh kemenangan atas Firaun dan seluruh pasukan berkudanya. Dengan bersukacita, bangsa itu bergegas maju. Angin tetap bertiup di jalan yang kering itu ketika ribuan bangsa Israel melangkah ke dalam laut yang kering itu. Dinding air terbentuk pada kedua-dua sisi jalan itu. Tiang api menerangi jalan itu. Sepanjang malam, kerumunan yang besar dari bangsa Israel bergegas melalui laut kering itu. Ketika orang terakhir dari kerumunan itu selamat menyeberangi laut itu, mereka dapat mendengar pasukan Mesir mengejar mereka. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Roda-roda dari kereta kuda mereka terlepas. Terjadi huru-hara dan kemudian kelihatan seperti mereka berusaha untuk pusing kembali ke Mesir. Pada saat itulah Musa melangkah ke tepi laut. Saat pagi menjelang, dia sekali lagi mengangkat tongkatnya ke atas laut. Air itu bersatu kembali menjadi laut. Dalam sekelip mata, suara-suara dari pasukan Mesir pun diam. Kuda-kuda, para prajurit, kereta-kereta perang, semuanya lenyap di telan ombak. Bangsa Israel hanya menatap, terlalu terpaku untuk berkata-kata. Kemudian, suara gemuruh meletus. Menyanyilah bagi Tuhan. Bangsa itu berseru, Tuhan adalah kekuatanku dan nyanyianku. Asyir bergabung dengan mereka, berteriak sekuat tenaganya, Tuhan telah menyelamatkan mereka. Mesej yang disampaikan pada pelajaran hari ini adalah, Tuhan memiliki sebuah rencana untuk menjaga aku. Ayat hafalan kita pada pagi ini, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13. Itu saja dari saya, Aunty Iris. Sampai kita bertemu lagi di lain masa. Selamat hari Sabat. Terima kasih Aunty Iris atas pelajaran itu tadi. Sekarang kita akan memberikan masa kepada Aunty Angela untuk memimpin dalam bahagian mengaplikasikan pelajaran. Selamat pagi dan selamat hari Sabat anak-anak. Tahukah kamu atau sedarkah kamu bahawa Yesus menjaga kita setiap masa? Ya, Yesus menjaga kita setiap hari. Bagaimanakah caranya? Jadi, saya akan menyediakan satu poster yang menunjukkan Yesus menjaga saya. Pertama, Yesus memberikan kita keluarga untuk menjaga kita. Seterusnya, Yesus memberikan kita hidup yang sihat supaya kita dapat bermain bersama dengan kawan-kawan. Seterusnya, Yesus memberikan kita ataupun menjaga kita dengan memenuhi keperluan kita dengan makanan. Dan contoh yang terakhir dari Aunty, Yesus memberikan kita senyuman, menunjukkan kita diberi kebahagiaan dan tiada sedih dalam kehidupan kita. Jadi, haruslah kita ingat mesej kita pada hari ini ialah Tuhan mempunyai rancangan untuk hidup saya dan selalu menjaga saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Aunty Angela. Seterusnya kita akan memberikan masa untuk beliau lagi dalam bahagian craft.
Selamat Hari Sabat. Saya harap kamu semua dalam keadaan yang sehat. Untuk craft kita pagi ini. Craft kita untuk pagi ini ialah membuat kupon yang menunjukkan kasih karunia seseorang. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah beberapa keping kertas berwarna, beberapa keping gambar, gam dan juga hiasan. Mula-mula kita ambil sekeping kertas, kita lekatkan sekeping gambar. Kemudian kita lekatkan di kertas tadi. Lepas itu kita hiaskan menggunakan stiker hiasan. Tada, ya dah siap. Apakah yang kamu beritahu kepada orang yang akan menerima kupon anda? Saya melakukan ini kerana saya mengambil berat terhadap kamu dan Tuhan menolong kita serta menyelamatkan kita kerana Dia mengambil berat terhadap kita. Bagaimanakah perasaan anda apabila anda melakukan kerja-kerja yang menunjukkan bahawa anda mengambil berat terhadap orang lain? Bagaimanakah agaknya perasaan Tuhan apabila Dia menunjukkan yang mengasihi serta mengambil berat terhadap seseorang? Apakah mesej kita hari ini? Mari ucapkan mesej ini bersama-sama. Tuhan mempunyai rancangan untuk hidup saya dan selalu menjaga saya. Baiklah, sampai di sini sahaja Sekolah Sahabat Kanak-Kanak Online kita pada hari ini. Mari kita menjemput adik Amy Bell untuk berdoa pertangguhan. Terima kasih Tuhan kerana berkat melimpah yang Engkau berikan kepada kami. Lindungi kami, berilah keperluan kami setiap hari dan berkatilah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik Amy Bell. Sehingga kita berjumpa lagi pada sahabat hadapan. Bye.